to start with this first. We're going to start the class with continue from our last discussion from paper 1. Currently, this is a paper 2. So please check in your WhatsApp group. Make sure you got this document and you download it right now. Okay. Okay, download soalan set ramalan kertas 2 ni. Ini paper 2, kertas 2 penulisan. Okay, so bahan kita untuk perbincangan for first session for English, we will continue from our last discussion from paper 1. Kita akan mulakan daripada sesi yang lepas. Okay. You guys see this? I think you are. Okay, right there. So I hope you still remember that from our last discussion, from our last class last week. Okay, we are discussed already part 3, and today we're going to end part 4. Okay, as I told you, part 4 is a bit harder, more difficult compared to part 3, and of course, the text itself you must understand well, so that you may. Okay. I need to silence my phone first. Okay. Okay, here we go. Number 25 until 32. I think this is not until 34. Okay, should we this has set we have another part 5. Okay, but unluckily I think they gave us not enough page. I think maybe the last page was not included during the preparation of this question. Masa sediakan bahan ni saya rasa mungkin pihak yang menyediakan ni mungkin terlepas. So it's okay, we just skip that the last part the last part, which is part 5. Okay, we going to complete this first, and later on we will continue to the next one. Hari ni saya akan cuba masukkan perbincangan kita untuk paper 2 sekali, because I think part 4 is not really take much time. We still can complete within 1 hour. Okay, so everyone, jom kita bincang terus. So you can see here, as usual, I think most of you notify about this one already. Korang semua dah tahu there is a specific instruction here. Kan ada satu arahan yang korang kena take note kat sini kan. No more than 5 words. Okay, tak boleh lebih daripada 5 patah perkataan, ataupun kalau nombor, satu nombor sahaja. Okay, daripada iklan from the advertisement. So we know that this is an advertisement, ini sebuah iklan. Okay. So the topic itself is talking about chocolates. There is several pictures there. You can see there are 4 pictures about the chocolates. So we can assume there are 4 types of chocolate, maybe. Okay, is it? Okay, adakah betul? Okay, saya ada 2 suggestions. I have 2 suggestions or recommendation. For those students who quite bagi saya yang quite familiar with English, maybe you guys when you're reading the text, bila korang baca petikan ni kan, bila korang baca paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, and paragraph 4, bila korang baca semua ni korang boleh faham. Okay, you guys can manage the understanding. You guys I think can guess the whole meaning of each of the paragraph. Kalau korang boleh faham, maksudnya saya tak ada masalah untuk korang baca dulu. You read first and you find the answer. Tak ada masalah. Okay, that's the first suggestion. You may read first. Okay, some teachers would suggest that. Okay, because when you read first, bila korang baca dulu, then when you are trying to figure out the answer of the question, you are easier to find the location of the answer.
because you already read first. Okay, you read before the reading the question. Kau dah baca dulu tadi kan? Okay. The second one, for those who not really good in English, kalau siapa yang tak berapa bagus English, okay, I do suggest that you should not read first. Korang jangan baca dulu. Siapa yang ada masalah dalam English, especially in understanding a lot of vocabs and also sentence. Korang baca kau tak faham. So jangan buang masa dengan membaca benda yang korang rasa kau tak nak faham. Okay, ini saya cadangkan. Especially the topic about something not really familiar with you. Maybe chocolate is not really big deal Mungkin kalau petikan pasal coklat ni korang boleh faham. Tapi for example, maybe about what else? Mungkin petikan tajuk dia pasal medication, tentang perubatan, or something tentang tourism, or something about that, sesuatu yang mungkin korang tak familiar benda tu. Mungkin ada beberapa perkataan-perkataan yang korang tak biasa guna. Itu bagi saya better you skip the passage first and straight forward to the next part, which is the question. Terus pergi kepada soalan. Dengar cakap saya ni maksud saya, I think you should take note. Okay, you should take note about how to handle this part. Okay, and my suggestion is kalau rasa susah sangat, nak payah sangat, terus skip bahagian teks, terus pergi kepada soalan. Okay, that's what I'm doing right now. Itu apa yang saya sedang buat. Okay, consider that I am not reading this text, yes. Anggaplah saya tak pernah baca petikan ni, so I just skip all the text, all the passage, petikan-petikan ni semua saya skip, then I straight forward to the question number 25. Okay, so let's see. The chocolates sold by Merrill Chocolates are some of the best one. Coklat yang dijual oleh Merrill Chocolates ini adalah sebahagiannya adalah yang terbaik. Okay. Be careful. That is a skeptical or normal perception. Kita panggil maksudnya satu andaian yang normal, yang umum dalam kalangan pelajar, iaitu biasanya jawapan mengikut turutan, which is common comparison. Mungkin nombor 25 jawapannya dekat first paragraph. Mungkin 26 pun sama. 27 dekat second paragraph. 28 second paragraph. 29 at third paragraph perhaps. Tapi some students assume like that. It could be like that. Boleh jadi macam tu. But some are not. Ada setengah, I found and discussed with my students already previously. Some of the answer are not, for example, number 30 and 31. The answer is not at the below part. Suddenly the answer at the first paragraph. It could be happen. So berhati-hati kalau korang cari jawapan tak jumpa kat bahagian tu, maksudnya mungkin ada dekat perenggan sebelumnya ataupun bahagian awal. Okay, jangan ada general assumption. Jangan ada satu andaian umum yang every answer should be accordingly. Maksudnya ikut turutan, tak semestinya. Not really, Okay. So students, what are the best answer that could be replaced or could be filled up in the question number 25? Anyone would like to suggest? Siapa nak beri cadangan? Nombor 25. 25 answers. Please refer to the text. Students, in your WhatsApp group, okay, and for those who not in the groups that I refer to, siapa tak dalam group, bahan-bahan malam ni adalah merujuk kepada bahan yang minggu lepas kita sambung. Ni last week punya discussion. Kan? Okay, so we just continue to this week. Kan? Another materials I already upload. Siapa yang tak dapat, maybe you will get later. Okay, nanti tengok balik dalam grup korang, refer balik kepada admin. Okay, I already upload in the group that I have in the group.
So 25, apa jawapan? Coklat yang dijualkan oleh Mary Chocolate ni adalah sebahagiannya yang terbaik. Terbaik apa tu? Tak jumpa Okay, I can see mungkin korang tak jumpa sebab korang cari perkataan yang lebih kurang sama kot. Saya rasa. Okay. Saya, korang tahu sini nampak tak ada sini Sol. Okay, coklat yang dijual. Okay, sebenarnya kat mana cari? Okay. Okay, I still waiting for any answer that would be suggested by any student. Setakat ni tak ada Tak ada lagi pelajar yang mencadangkan jawapan Okay, tak apa. Student tak betul ada? Tengok sini tu. Okay, Mary's chocolate is a growing chocolatier. Chocolatier ni maksudnya apa tau? Orang yang membuat coklat. Tak kisahlah orang ke company ke sebuah kumpulan ke, tapi bila masuk ada ER ni macam driver, teacher, apa lagi? Yang ada ER lah kan. Apa lagi? Dancer. Okay. Maksudnya pelaku So kalau chocolatier, pencoklat, pembuat coklat lah. Okay. So growing maksudnya kat sini bukan dia dalam keadaan dia usia muda dia membesar. Maksudnya growing ni masyarakat dia bertambah maju lah. Kat sini Mary's Chocolate ni, kalau siapa yang tak faham, tajuk awak ni bukannya coklat Mary's ni. Mary's ni nama orang, mungkin nama orang, tapi ini adalah sebuah nama company nama syarikat ataupun nama kedai ke kan. Okay. Sebab kadang-kadang kalau saya letakkan diri saya pada kalangan pelajar, ada pelajar dia ingat ni Mary ni nama orang, coklat ni coklat yang dijual. Coklat kepunyaan Mary dijual secara individu macam jual kuih. Bukan ini bermaksud lebih besar. Sebab kenapa saya boleh agak, sebab saya teka. Saya teka biasanya industri coklat ni dia bukannya sesuatu yang kecil. Bukan macam orang jual online ke, bukan Okay. It's a growing chocolatier that offers chocolate lovers. Okay. Perkataan offers ni maksudnya menawarkan pencinta coklat. Dia menawarkan pencinta coklat. Okay. Apa yang ditawarkan? Okay, sesuatu setengah, sebahagiannya adalah some of the finest. Finest ni adalah yang paling baik. Fine tu yang baik. Fine, I am fine, saya baik. He's a fine boy, dia budak yang baik. Tapi fine juga bermaksud kualiti yang bagus. Yang terbaik So kat sini maksudnya best. Some of the finest, some of the best. So yang menawarkan offers ni, yang offer, perkataan offers ni, sebenarnya perkataan offers ni merujuk pada apa? Sold. Menawarkan, menjual. Okay. Coklat yang dijual oleh Mary Chocolate ni adalah yang terbaik, the best one, the finest one. Okay. Okay. Best one ni, siapa yang tak tahu masuk best one ni? Yang one ni maksudnya bukan satu tau. One of salah satu. The good one, sesuatu yang saya nak terangkan lah. Bad, macam mana saya nak gunakan one ni So kalau kita terjemahkan direct, dia takkan jadi. Best one ni yang terbaik ya. So, kalau nak guna best pun dah cukup, dah tak perlu one juga. Nantilah saya terangkanlah one ni dari cara guna dia He is the one. Tak apa, kita abaikan one ni. Dari cara masuk dia. Siapa yang faham bagus lah. Siapa yang tak faham, it's okay. Boleh abaikan kenapa dia guna best one ni. Maksudnya one ni lah salah satu best yang terbaik. Salah satu terbaik. Itu antara masuk pada nak faham. Some of the finest selection. Ni selection ni pilihan. Okay, in the region. Itu jawapan dia. Thank you. Okay. So apa yang korang boleh letak kat sini ialah perkataan dalam petikan ni lah in the region. Jangan letak selection. Awak tak perlu letak selection sebab kalau awak tak salah. Sebab apa? One ni dah merujuk pada selection. Okay. Finest selection, pilihan terbaik. So best one, sesuatu yang terbaik. Itu maksud dia benda yang sama.
Okay. So in the region. So jawapan dia adalah in the region. In the region So saya akan type in the region. Okay, number 26. The text describe eating the chocolate as having. So we going to number 26. Okay, petikan menerangkan. Okay, petikan menerangkan. Okay, makan coklat adalah seperti sedang melakukan apa? Okay, from ancient times, daripada zaman purba dulu, coklat adalah salah satu has been a delicacy. Delicacy adalah sesuatu yang menikmatkan, satu yang menyegarkan, satu yang menyelerakan. Delicacy ini menyelerakan lah. And a medicine for the human spirit. Okay, ubat kepada semangat manusia. Here we offer you. Kami menawarkan awak dan jiwa awak an endless choice of chocolates. Okay. Coklat yang tidak terbatas. Okay. Yang featuring ni yang mengandungi ciri-ciri a variety of taste, pelbagai rasa, taste ni rasa, flavor perasa, taste ni terasa, flavor perasa, and packaging to meet your every need. Okay. Untuk memenuhi keperluan anda. Okay, teruskan, silakan. Okay, rasalah satu akan kenikmatan rasa syurga ni lah konon-konon ni kan. Have a bite of heaven. Okay, kenapa? Okay, number 26 is still about from paragraph 1. Sebab dia kata kat sini, okay, petikan menerangkan makan coklat seperti apa? So seperti apa ni? Having apa ni? Clue dekat mana? Siapa ada cadangan jawapan? Siapa ada cadangan jawapan? Saya nampak perkataan have ni. Dalam persoalan ada having. Chocolate has been a delicacy and medicine for human spirit. Okay, coklat adalah sesuatu yang menyelerakan dan ubat kepada jiwa manusia, human spirit. Okay. So the chocolate, okay. Memakan coklat adalah seperti ni ayat dia. Ni fokus dia. Memakan coklat adalah seperti adakah dia merujuk kepada delicacy and medicine? I don't think so. Dia dalam petikan ni nombor 26 ni dia berkata petikan menerangkan bila makan coklat adalah seperti apa? As having what? Sedang menikmati apa? Dia merujuk pada have yang sama. Have a bite of heaven. So number 26, the answer is having a bite of heaven. Itu jawapan yang paling terbaik 26. That's the best answer. I think so. Okay, I think so. Okay. So number 27, I can see the varieties of kepelbagaian, termasuklah kacang, raisin is apa kita panggil tu kat rumah, kismis, kismis and coklat susu. Okay. Okay, so I can see there is raisin here. Okay, macadamia nut. Okay, milk chocolate. Okay, almond. Okay, so what do you think? I can see this is a varieties. There's a word variety from the question number 7. So a wide variety of both chocolates and packaging to meet your every need. This includes varieties of chocolates and packaging. I don't think the word is packaging. Okay, I think the varieties of chocolates. That's it. Sebab kat sini termasuklah perisa apa. Kacang, kismis dan juga coklat susu. So kat sini adalah varieties of chocolates. Coklat tak ada kaitan dengan packaging.
Is it including packaging? I don't think so. Okay. Okay. Let me refer to the answer first. I don't want to give a false reference, false answer scheme. Sekejap ya. Alright. Oh, see guys. I think if I put here chocolate, maybe we also got wrong answer. Everyone will be got wrong answer, guys. Okay, supposed to be just now I told you the answer it should be only chocolates kan. Chocolates is already meet the requirement. Kalau kita letak kata coklat dah betul dah sebenarnya. Memang tak dari segi konteks, dari segi grammar, dari segi sentence structure semua dah betul. Tapi bila kita bandingkan dengan skema jawapan, you will shock, you will be shocked. I don't know why the answer scheme is like that. Sedangkan if you will look carefully in the paragraph, jika kita bandingkan dengan paragraph, I think the current answer is already enough. Jawapan yang saya buat dah cukup dah sebenarnya. Okay, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, but the answer scheme is this one. Saya bulatkan dengan warna lain. Korang tengok. Dengan warna hijau. Ya, ini jawapannya. Itu jawapannya. The circle with the green color. Merrill Span chocolate. And what is the difference with Merrill chocolate and Merrill Span chocolate? What is that? Okay. So I think the Merrill Span chocolate is something different, or one of the salah satu jenis coklat yang ditawarkan kat kedai oleh ataupun syarikat Merrill chocolate ni. Merrill Span chocolate. Pan chocolate So pan chocolate ni coklat yang I don't know what is pan chocolate. Is it coklat yang whether you want that in the box or just. Oh, okay. Saya rasa pan chocolate coklat yang ni yang dinikmati lah. Coklat yang famous. Ataupun Merrill Span ni nama penuh dia. I'm not really sure what is pan. It looks like Merrill Span ni. Oh, I can see. This is a Merrill's mini chocolate. Ini yang seterusnya kita ada. Okay, jadi Merrill's Fruity Fest. Then kita ada Merrill's mini chocolate. So it's the variety of ataupun the type of chocolate. Jenis coklat. Ada yang buah, ada yang mini, ada yang pan chocolate. So I don't know what is the pan chocolate actually. Okay, so maybe you can look in the Google find out what is pan chocolate. Better I look right now. Okay, it's pan chocolate. Something that we're not really familiar with, right? Perkataan pan. Korang kalau korang tahu, perkataan PAN tu salah satu maksud dia adalah kuali tau. Okay, tapi dia letak ED ke sini. I can see chocolate panning. What is chocolate panning? This is a panning machine. Okay, students, no wonder lah saya tak tahu rupanya bentuk dia macam ni. Okay, saya akan share sikit korang. So I'll stop presenting this one. So I will share another one. Okay, so this is a pan chocolate. You can see the image already here. Okay, I'm not searching for the image. Then type the words chocolate, pan chocolate. Okay, and the result already starting the image first. So you see, pan chocolate is all about the round or oval shape of chocolate. This is a pan chocolate. Kau nampak
So maksudnya inilah kategori maksud. Memang coklat bentuk ni lah paling digemari. Okay. Ni maksudkan ni coklat maksudnya coklat dalam dia ada inti kan. Kadang kacang lah, kadang kismis lah kan. It's a you see and chocolate. Okay. Menarik ya. Vending machine. Saya ada vending machine. Vending machine lah. Oh, see. Okay, just so stop sharing. So we'll be back to the question, students. Okay, so no wonder we are wrong because this should be the best answer is Merrill Pants because we are talking about coklat yang bulat. Okay, number 37 is referring to coklat yang bulat, bukannya coklat yang so students, paragraf 2 ni merujuk kepada kategori coklat yang pertama. This is the first category. Coklat bulat. Okay, second category adalah coklat buah. The third category adalah coklat mini. Coklat kecil kan. Coklat kecil ni macam kita makan apa? Cadbury kan. Cadbury bukan coklat bar tu. Cadbury yang harga dia 1.20 sen tu. Yang macam gula-gula tu kan. Mungkin macam tu kan. So number 27, the answer is Merrill Span chocolate. Okay, I'll type the answer. Okay. So number 28. Okay, features dark chocolates with fruity flavor. Dah nampak tegang-tegang fruity flavor kat sini kan. Okay, rasa buah-buahan. So, I think that I change the colours before you confuse. So fruity flavors, where is it? Narrow fruity fast lah. Saya rasa tak payah cari dah pun. Okay, rasa perisa buah-buahan, fruity flavors. Ni mango, green apples, rock melon, tropical delight combined infused. Okay. Okay. So of course the answer is Merrill's fruity fast. Merrill's fruity fast. Okay, Merrill's milk chocolates come in. Okay, datang bersama. Okay, disediakan bersama. Small package. You can see small package. Okay, so kat sini small lah. Okay, the answer is small package. Okay, tapi kat sini ini pieces. Ini baru package. So mana pieces? Kita cari mana pieces. Offer bite size. Ni ada bite size pieces. Dia sengaja nak bagi kamu salah sebab dia gunakan come in ni, datang bersama ni sama macam offer, menawarkan. So nama 39 ni dia kata come in, tapi dia nak pieces. Kalau pieces, kalau tengok sini offer bite size
pieces. Okay, menawarkan saiz gigi ketulan yang berbentuk saiz gigitan. Okay, pieces ni ketulan kepingan yang berbentuk saiz gigitan. Maksudnya sekali masuk terus habis. Itu bite size tu. Sekali masuk mulut terus habis. Okay. Okay. So itu bite size pieces. So the answer should be bite size. Bite size. Ada ED. Okay. Okay. Right now barulah package. Okay, dia terbalikkan. Okay, you see, number tenang tadi. Okay, even the answer are still in the same paragraph, but the position of the answer are changed. Okay, sepatutnya nombor 30 ni adalah dahulu. You see, the good things come in small packages. Ini kau nampak ni ya. Tapi untuk small packages ni dia letak pada soalan nombor 30. Bukan 29. Dia tukar kedudukan. Yang bite size piece ni dia letak dulu. It could be happen. So be careful . So the mini chocolates are come in small. Come in small. Yang ni kena letak. Jadi kena buat ayat. Okay, mana kan dia guna I think I should check the answer. Maybe changes of grammar here. Oh, okay. I think so. Another one I confused. Okay, students. Okay. Luckily I checked the answer. Okay, I almost used come in small packages. Kan, saya nak gunakan jawapan dia come. Okay. Sebelum kalau kita guna coming. Coming in small packages. But if you refer properly, this is the word of packages here is ES. Kalau korang tengok tu kan, perkataan packages ni adalah bentuk ES. ES, nampak small packages. Bungkusan-bungkusan kecil. Sedangkan kalau korang tengok dalam question number 30, okay, look carefully, the word is ED. Package. So they are not same. Okay, kalau packages, bungkusan-bungkusan. Kalau package, dibungkus. So ayat nombor 30 ni, coklat-coklat kecil ini dibungkus apa? Dalam BM, perkataan package ni disebut dahulu, dibungkus apa? Coklat-coklat mini ini dibungkus apa? Dibungkus dengan kemas, dibungkus secara rapi, dibungkus dengan cantik, dibungkus untuk sesiapa sahaja, dibungkus dengan kos yang rendah, macam tu. So there's something word here which is not related at all dengan ni. Come in small, tak sesuai. So itu bukan jawapan. Itu bukan jawapan small package ni. So where is the real answer? So it means that number 30 ni, the answer ni mesti selepas offer bite ni. So maksudnya dia bukan terbalikkan. I can see there's a clue here. Okay, you look carefully in the last paragraph tu. I found and recognized one word using the same grammar. Package, dibungkus, ED. So the word before is individually, secara individu. Betul lah. So that's the answer. You see, individually package. That's the most correct answer. So 21, which product is suitable as a gift for friends? Yang mana paling sesuai untuk bagi kepada kawan? Ya kan? Great gift to friends or even yourself. The answer is Melrose mini chocolate lah. Is it? Let me check. Yes, Melrose mini chocolate lah. Dah tegang-tegang nampak kat sini kan, nampak. Give to friends. Okay, obviously that. Okay. So the answer is the number 3 times. Melrose mini chocolate. Okay. Jenis yang ketiga. Sebab soalan tanya yang mana? Yang mana? Yang mana produk yang mana? So the answer is yang number 3 lah.
Mario's family chocolate. Okay, chocolate has been regarded. Regarded ni bermaksud dianggap, dirujuk, disesuaikan, disamakan, dirujuk. Itu maksud regarded. Banyak maksud Tengok pada sentence punya kesesuaian. Chocolate has been regarded as what? Since the ancient time. Guys, this is the one that I've been talking about. Okay. Okay, I still remember the word of ancient time is from the second paragraph, I think, or the first one. Okay, the first paragraph at the second line. From ancient time. Okay, I wish tak pernah guna je lah nama warna merah. Ancient time. Chocolate has been a delicacy and a medicine. Sesuatu yang menyelerakan, menyedapkan, satu yang hidangan yang sangat hebat lah delicacy ni. And a medicine for the human spirit. Okay. So apa jawapan yang kita letak? Okay, we only allowed to use not more than 5 words. Should we write everything there? Should we write everything, which means that everything maksudnya keseluruhan. A delicacy and a medicine. How many was there? I think 5. A delicacy and a medicine. Yes. The total words there is of 5. Okay, adalah 5 semuanya. A delicacy and a medicine. Let me check the answer. Yes. Obviously, memang itulah jawapannya. A delicacy and medicine, since the ancient time. Okay, students, that's all for number 2. So the last one, 33 dan 34. Okay, siapa nak tolong kat sini? Anyone? Please help me find out. Paradise. I think number 33 is quite easy. Paradise ni apa? Apa maksud paradise? Mana perkataan dalam petikan yang sama dengan paradise? Siapa tahu? Ini senang ni. Tak ada kan nak cuba? Anyone? Senyap semua. Oh, Haziq Musakir cuba heaven. Betul. Thank you. Betul? Correct? That's the answer. Okay. Yes, the answer is heaven. Syurga. Paradise also syurga. Okay. Heaven also syurga. There's nothing word that can be represent for both of them which is syurga. Memang paradise ni dan heaven ni maksudnya syurga. Syurga dan neraka. Syurga. Okay. Representing, mempersembahkan ataupun representing ni mewakili sebenarnya. Presenting baru mempersembahkan. Okay. Representing ni mewakili. Siapa tahu? Tadi kalau siapa tercari-cari mana perkataan heaven ya heaven. Dekat dalam jawapan apa ada? A bite of heaven kan. Dalam petikan ni, the first paragraph, the last word, heaven. Itu adalah paradise. So sekarang kita pergi kepada representing, mewakili. Oh, saya dah jumpa dah. Okay, I found that word. Bagi saya kalau siapa tak berjumpa ini it's okay lah. Ini quite tough. Ya, dapat telefon ni agak susah sikit. Korang kena faham sebenarnya. You have to understand very well. Okay, so saya bagi clue Number 34 ni you may find the word that similar to representing. Okay, at the paragraph 3. Perenggan yang ketiga korang boleh jumpa maksud representing tu. Perkataan yang sama dengan representing. Mewakili.
Melambangkan. Okey. Saya bagi satu lagi perkataan. Representing ni dalam petikan paragraf 3 tu, perenggan ketiga tu, ia bermaksud melambangkan. Mari kita lihat siapa yang jumpa dahulu. Siapa yang kenal? Dah 9 suku dah. Supposedly we should finish English session. Tak sempat pun nak buat paper 2 English. Tak sangka discussion kita quite long. It's okay. Yang penting quality tu sebenarnya. Cepat. Cuba cari dekat paragraf 3 ni. Yang mana yang maksud melambangkan, menggambarkan, mewakili. Tak jumpa korang? Tak jumpa Kalau tak ada saya bagilah. Okay tu. Okay. Of course lah perkataan tersebut bisa ing juga. So mana perkataan yang ada ing dekat dalam paragraf 3 ni? Saya nampak surprising. Surprising ni mengejutkan. So bukan. Surprising. No. Apa lagi? Ni yang first embodying. Mana lagi? Embodying. Okay. Hanya ada 2 sahaja perkataan ada ing. Kan representasi ada ing kan? So itu that's one of the tips kalau kau nak tahu apa tips nak cari perkataan yang sama. Kalau perkataan tu ada ing, biasanya confirm confident memang perkataan asalnya pun adalah grammar yang sama. Diorang akan gunakan soalan will be use the same grammatical rules. Akan menggunakan fungsi grammar yang sama supaya korang mudah nak faham dan cari dalam petikan. Diorang akan gunakan perkataan yang sama grammarnya. So kat sini surprising adalah bukan. So jawapan adalah embodying. Okay. Maksud embodying itu maksudnya macam, bukannya maksudnya embody itu perkataan body Body ni kan badan kan. Embody ni maksudnya melambangkan. Memang itu maksud embody. Melambangkan, menggambarkan. Kalau kita baca sentence pun, embodying the spirit of Malaysia's multicultural. Okay. Sebagai lambang, sebagai melambangkan semangat kepelbagaian budaya rakyat Malaysia. Okay. Sebagai lambang semangat kepelbagaian budaya Malaysia. Itu maksudnya. Sebenarnya perkataan dia panjang ni. Sebagai lambang kepada semangat kepelbagaian budaya dan kaya dengan khazanah Malaysia. Ni panjang perkataan dia ni. Multicultural and rich heritage Malaysia. Sebagai lambang kepada semangat Malaysia yang memiliki kepelbagaian budaya dan kaya dengan khazanah. Itu satu lagi terjemahan. Okay, so the word is embodying. Okay. Okay, that's all. So kita akan sambung kepada sesi bahasa Melayu pula. Okay, itu saja kelas. So minggu depan kita akan masuk kertas 2 ini. Soalan kertas 2 ni saya dah buat dalam grup WhatsApp. Siapa yang dalam grup tu tak ada saya, kalau kamu belum dapat soalan ni, beritahu admin kamu suruh masukkan soalan ni. Ni bahan. So minggu depan kita akan buat part 1 dan part 2 kalau sempat part 2. So part 2 ni penting sebab part 2 the second part is about speech. Mesti antara korang ada yang dah lama tak buat speech, ucapan penting speech, ucapan. Speech boleh keluar dalam SPM nanti. SPM adalah salah satu soalan kedua. Soalan kedua boleh keluar speech. Kita tak tahu. Yes, soalan kedua lah. Soalan ketiga boleh pilih dalam isi. Soalan kedua tu wajib buat. Soalan pertama macam Pak Wan ni senang je. Buat message ni kan. Soalan kedua tu nanti boleh jadi speech, boleh jadi artikel, boleh jadi letter. Itu masalah tu. Okay. So that's all. Saya akan tutup soalan ni. So yes. So
Saya akan muat naik bahan untuk English pula. Okay. Sebentar ya. Untuk BM. So, BM kita akan menggunakan bahan seperti minggu lepas juga. Okay, let me check first. Saya akan semak dahulu. Okay, I need to see. Minggu lepas BM kita ini bahasa Inggeris. BM. So kita ada buat karangan pendek. Kita pernah buat karangan pendek hari tu. Lepas tu kita terus buat kertas satu. Kita buat kertas satu, kita buat pasal itulah tata bahasa apa semua bagai tu kan. Okay. So saya forward dulu yang kertas dua ni. So, kertas satu. Kejap ke minggu lepas kita buat saya tengok dulu. Kita tak pernah buat kertas satu je. Kertas satu tu saya buat nasi. Ya betul-betul. Memang kita buat kertas dua selama ni. So, betul. This one. Okay, the word is embody. Okay. Oh, okay. Okay, minggu lepas kita ada discuss soalan mana yang nak kena buat. Okay, minggu lepas juga korang ada senaraikan langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Yang mana minggu ni saya kata saya akan buat satu demi satu kan. Cuma saya tak ingat lah korang ada senaraikan jawapan. Cuma jawapan tersebut saya tak salin. Saya tak salin jawapan tersebut. Okay, sepatutnya ada discussion yang lebih terperinci tau tentang isi karangan korang. Okay, okay, saya dah stop sharing screen lah kejap saya sharing balik. Okay, jom. Betul lah, saya akan stay pada kertas dua ni saja. Saya sepenting lah. Okay, ini minggu lepas kita punya bahan. Okay. Okay, student. Macam mana nak sediakan sebuah karangan fakta yang isi dia mantap? Macam mana nak sediakan sebuah karangan fakta atau pendapat yang isi dia mantap? Okey, terlebih dahulu saya kena buang contengan-contengan yang mengganggu pandangan kita ni. Kalau cantik pun hodoh je kan. Okey. 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 Saya akan fokus kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2.
Sebab saya rasa antara kebarangkalian yang tinggi pun nombor 1 dengan nombor 3 akan kurang dipilih. Tapi tak boleh kata juga, mungkin ramai yang buat nombor 1. Tapi cadangan saya terbaik ialah saya akan buat nombor 2 dan saya syorkan pada buat nombor 2 sebab kebarangkalian untuk mendapat markah dan lebih mudah ditanda oleh cikgu adalah nombor 2. Berbanding dengan nombor 1 adalah sangat subjektif. Nombor 1 kan saya pernah kata, kalau cerita awak seronok, tinggilah markah awak. Kalau cerita awak hambalah markah awak kan. Macam saya kata, ini nombor 1 ni ibarat cerpen yang saya dah padam tadi tu kan. Jadi bukan senang nak buat cerpen. Awak dah belajar konsep, ada plot, ada watak, dia ada latar tempat, latar masyarakat, itu semua kena ambil kira. Pengajaran apa semua, okay, persoalan semua kena ambil kira. Okay, jom kita buat nombor 2, langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemalangan jalan raya. Dan korang minggu lepas ada beberapa antara korang yang cadangkan langkah-langkah tersebut. Dan saya ingat lagi ada yang kata menyelenggara kenderaan, ada yang kata dari segi sikap, ada yang kata apa benda yang saya ada komen bahawa memakai tali pinggang kereta bukanlah langkah keselamatan, itu langkah mengurangkan kecederaan. Okey, kalau siapa lupa saya refresh balik. Macam kita melangkah-langkah memupuk semangat patriotisme. Kalau berdiri tegak semasa menyanyikan lagu negaraku, jawapan itu masih lagi belum mantap. Okey, sebab itu tak semestinya berdiri itu tegak tu betul-betul efek dia secara direct. Adakah dia dengan benda tu semua orang akan jadi respect kan? Tak semestinya. Okey. Dan dia tak banyak nak memberi hujah untuk menerangkan dengan berdiri tegak tu. Apa you boleh explain di situ? Okay? Bahkan kalau di peringkat SPM siapa bagi jawapan macam tu dia anggap jawapan kurang matang. Ini soalan karangan, ini bukannya kibat. Kalau kibat you bagi betul. Jawapan tu diterima. Tapi kalau soalan karangan, macam you bagi, saya banding dengan soalan patriotisme ni dengan soalan karangan. Macam kemalangan. Kemalangan you bagi memakai tali pinggang reda, dalam kibat diterima. Dalam karangan dia akan cakap jawapan kamu ni tak matang lah, kurang relevan lah benda. Inilah pemeriksaan. Okay. Sebab dia menantikan jawapan-jawapan yang mantap. Okay, jom. Para pelajar, saya akan bagi satu formula. Korang form 3, awak kena ingat. Saya mengajar SPM bertahun-tahun tau. Jadi saya mengadap karangan BM ni bertahun-tahun. Saya sharing dengan awak antara student yang tak pernah ambil SPM, dah kerja dah pun, bila nak ambil kertas SPM, nak duduk balik, nak belajar buat karangan. Antara saya bagi, saya terus dapat A kat orang punya BM. Jadi kat sini maksudnya, apa yang saya bakal share dengan awak ni adalah satu formula yang awak patut pegang sampai SPM. Okay, tolong pegang betul-betul. Dia ada banyak formula, dia ada banyak step, dia banyak ada skill. Okay, dia macam-macam, tapi ini adalah salah satu. Okay, so jom. So fokus karangan kita hari ini adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ni cara-cara. Jom. Pertama sekali kita kena hebat ialah, kita kena tahu ialah nak kuasai sebuah karangan ialah kita kena tahu apa kehendak soalan. First, kehendak soalan. Saya type kat sini biar korang nampak terang-terang. Jangan saya sembang lebur je. Okay, so satu ialah kehendak soalan. Kenapa saya tekankan kehendak soalan? Biasanya karangan akan nampak jelas, tapi soalan kibat tak. Saya tak kata level awak, saya kata masuk level form 4 dan form 5. Soalan kibat dia suka twist soalan. Korang tak tahu apa soalan nak. Ataupun korang kadang-kadang korang perasan tak dalam soalan karangan ni, tiba-tiba bincangkan, sila ulas pernyataan di atas, berikan komen anda, berikan hujah anda, buktikan pernyataan di atas. Itu semua adalah kehendak soalan yang tersembunyi, terselindung. Tapi saya rasa level PT3 tak keluar kot. Okay, mungkin level SPM. Sebab sekarang ni saya tengok PT3 banyak soalan dia straightforward. Okay. So kehendak soalan Jadi dalam soalan kita nombor 1 ni, kehendak soalan ni dia nak langkah-langkah So kita kena cari, kita kena kuasai sinonim. Kalau siapa tuition dengan saya, tak kisah dekat pusat tuition ke, dekat one-to-one ke, ataupun dalam sesi online ke, biasanya antara bahan yang saya kongsi awal-awal adalah ni lah. Sebab bagi saya
Benda ni yang paling kurang kena tahu dia lah basic. Basic untuk kebat, basic untuk karangan. Kalau benda ni tak lepas, maksudnya kurang belum settle lagi. Kuasai sinonim istilah. Istilah soalan. Okay. Maksudnya apa sinonim? So inilah maksud dia. So maksudnya bila kita cakap pasal jenis soalan. So pertama kita ada, bila kita langkah apa sinonim bagi langkah? Cara, usaha, inisiatif, strategi, tindakan, cara, langkah, usaha, tindakan, apa lagi? Ada lagi saya lupa lagi. Langkah, usaha. Ni antaranya lah. Ada lagi beberapa saya lupa lah. Langkah, cara, usaha, tindakan. Ni kaedah, teknik. Bro, guys, girls, kalau korang nampak kan, dalam soalan ada perkataan-perkataan ni baca betul-betul. So korang akan dapat detect, inilah soalan ni dia nak pasal langkah sebenarnya. Okay. Tapi biasa kalau bab macam ni senang. Yang payah ni kalau soalan jenis macam ni. Manfaat senang lah. Kepentingan. Ini selalu keluar kepentingan. Mengapakah bla-bla penting? Dia tanya kenapa penting, tapi suatu tak apa sebenarnya. Dia nak kepentingan. Kepentingan ni apa? Apa? Kemaslahatan. Kebaikan, faedah, kemanfaatan, kebaikan, kemaslahatan. Apa lagi? Ni. Kesan positif. Apa lagi? Kesan positif, kesan baik semua lah. Kebaikan, kelebihan. So ini adalah kepentingan. Ada banyak lagi sebenarnya sinonim yang korang kena tahu. Apa? Saya tak nak buang masa sini sebab kita nak fokuskan langkah-langkah. Okay. Teknik secara nak kuasai karangan atau kebat ni kita bincang lain kali. So kita nak buat benda ni Dan kalau saya bincang ni habis pukul 10 habis benda ni je. Okay, seterusnya kita akan buat kendak soalan. Okay, dah settle. Benda nak kuasai pertama karangan ialah kita kena tahu kendak soalan. Okay, so sekarang kendak soalan kita tahu langkah-langkah. Soalan straightforward, senang je. Okay, so langkah-langkah untuk mengatasi kemalangan jalan raya. So obviously lah kat sini fokus sebenarnya lah langkah-langkah mengatasi. Dan memang ketara dia kata langkah-langkah mengatasi. Okay, so langkah mengatasi. Okay. Langkah-langkah ni banyak. Langkah-langkah untuk menyelesaikan, membendung, okay, mengatasi, apa lagi? Langkah-langkah perlu diambil, langkah-langkah yang harus dilaksanakan. So banyaklah, tengoklah berdasarkan kesesuaian isu. So ini masalah kemalangan jalan raya. Okay, yang kedua saya rasa isu ni standard lah, kemalangan jalan raya. Pelbagai isu, pelbagai tema, pelbagai situasi boleh keluar lah soalan. Lantak depa lah, kan? Okay, di negara kita. Okay, di negara kita. Okay, di negara kita Yang ini saya nak beri perhatian. Di negara kita, dekat negara kita Okay, dekat negara kita ni boleh jadi banyak tahu. Oleh siapa, kepada siapa, untuk siapa. Samalah. Oleh siapa tu siapa yang patut ambil. Okay, kepada siapa tu, langkah tu dibuat untuk siapa. Untuk siapa sama lah kan, kepada siapa untuk siapa kan. Dalam kalangan siapa. Langkah untuk membendung gangsterisme dalam kalangan masyarakat
lain. Langkah untuk membentuk gangsterisme dalam kalangan pelajar, lain. So nombor 2 ialah benda yang korang akan tahu ialah kita panggil apa benda tu? Latar belakang soalan lah. Kita panggil latar belakang soalan. Nah, benda-benda ni pelajar lemah. Sebab bila dia tak faham soalan tu betul-betul, dia akan pilih isi tak apa-apa. Isi yang kadang-kadang tak sesuai, isi yang tak mantap. Ini saya nak betul-betul highlight benda ni. Tapi korang jangan risau. Walaupun nombor 2 ni banyak beza, tapi ada beberapa isi popular yang boleh digunakan dalam apa jua situasi karangan. Kita akan buat nanti. Cuma lain latar belakang, lainlah kaedah. Walaupun kita kata kempen untuk masyarakat dengan kempen kat sekolah berbeza, babe. Jadi awak kena tahu. Tentu kena penting ada latar belakang. Latar belakang ni masyarakat ke, negara ke, ataupun pelajar ke. Kan? Okey. Kan? Awak nampak tak? Masalah kemalangan jari di negara kita. Dia tak kata dalam kalangan pelajar sekolah. Dia tak kata kawasan kanak-kanak ke apa. Dia kata di negara kita. So, soalan ni umum. Soalan broad. Soalan yang meluas. So, jawapan kita patut meluas. Jangan kau sembang cerita kat sekolah kau je. Ini masalah pelajar. Okay? Saya nak share korang. Okay? So, korang kena buka sikit. Out of box. Okay? So, nombor 2. So, yang kedua, okay, latar belakang soalan. Latar belakang isu boleh, latar belakang soalan boleh. Okay, so maksudnya kat sini kepada untuk atau dalam kalangan siapa. Okay, dalam kalangan siapa. So dah, okay. So sini dapatlah langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang berlaku kat negara kita, kemalangan yang berlaku negara kita. So, soalan ni kat setiap negeri, pada setiap musim perayaan, pada setiap musim cuti sekolah. Benda-benda tu dah mula berada dalam fikiran korang. Sebelum korang membayangkan isu-isu lain, sebelum korang membayangkan situasi yang setempat saja. Okay. Jadi benda ni korang kena dah mula berkeminda pada musim hujan, pada waktu trafik padat, pergi dan balik kerja. Jadi kena buka sikit. Okay. Saya nak bincang soalan ni. Saya nak share korang basic teknik membayangkan situasi soalan. Jangan terlalu jumut ataupun kita panggil terlalu dalam satu situasi yang awak terkongkong. Sebenarnya setiap isu karangan dia cerita dia sangat luas. Okay. So nombor 3 barulah kita tengok melihat teknik isi popular. Okay. Oh, saya terlupalah. Nombor 2 ni ada satu lagi. Yang ni kepada siapa? Okay, kadang-kadang ada soalan beritahu. Okay. Oleh siapa? Oleh ataupun diambil dilakukan atau diambil atau dilaksanakan atau apa lagi ya? Betul lah. Okay. Sini oleh itu lagi peranan. So oleh siapa? Okay, baru betul. So, teknik isi popular. Okey, jom kita bincang apa isi-isi yang popular biasanya. Okey, bila kata soalan pasal langkah
Wow. Okey, Rohman. Rohman ada bagi isi yang panjang. Sekejap saya tengok. Panjang lebar juga ayat tu. Pihak berkuasa melakukan pemeriksaan kandungan alkohol. Siapa yang mengambil darah akan dapat membendung kemalangan disebabkan oleh penyakit dadah. Ini isu pasal kemalangan disebabkan oleh apa tu? Pemandu berisiko alkohol atau pemandu berisiko alkohol atau dadah. Okey, saya rasa isi awak ni dah cukup mantap. Di mana dia boleh diceritakan panjang lebar dalam perenggan awak. Okey. Okey. So saya akan letak isi ini pihak berkuasa kan. Okey. Melakukan pemeriksaan kandungan Okey. Okay, jom. Saya boleh ambil isi awak tu. Terima kasih. Siapa nama dia? Rohman Okey. Okey, Rohman. Saya nak sambung sini tadi. Okey, isi awak tu antara isi yang spesifik, isi yang khusus untuk tajuk ni. Okey, saya akan letak kejap lagi dan isi awak tu paling tepat untuk salah satu isi yang mantap untuk tajuk ni tapi bagi untuk peringkat awal ni saya nak beritahu isi-isi yang popular. Bila kata soalan ini tentang soalan apa tau? Langkah. Okey langkah. Guys, okay, bila kata langkah pertama kita bisa beritahu kempen. Kempen tau. Kempen letak langkah pertama. Sebab dalam apa-apa isu pun para pelajar, dalam apa-apa isu pun yang wujud kat Malaysia ni, dia tanya apa langkah nak kena buat, jawapan kempen. Faham? Tengok tajuk lah. Kan saya dah cakap minggu lepas. Kalau langkah memupuk remaja cemerlang akhlak, kempen mungkin boleh buat macam kurang sesuai. Langkah melahirkan generasi yang cemerlang akademik, kempen mungkin tak sesuai. Jadi pandai-pandai lah Ijaz kan. Jadi bukan semua tapi kebanyakan isu yang melibatkan masyarakat secara umum. Biasanya kempen. Sebab kempen untuk apa? Untuk masyarakat juga. Okay, kempen. Okay, so kempen So kempen ada banyak cerita. Ini saya nak cakap ni. Para pelajar. Kempen ada banyak cerita. Bila cakap kempen, ramai tak kau nak tegangkan. Kempen kat mana? Cakap Rabah. Dekat belakang bas. Okey. Kempen ni besar Kempen banyak cara. Kempen kat media sosial. Mungkin. Okey, jadi saya tunjuk kat sini ini saya tunjuk ni. Kat media. Media ada banyak. Pertama media cetak, surat khabar, majalah. Yang kedua kita ada media siaran. Kita ada radio, televisyen. Yang ketiga kita ada media internet. Internet kita ada media sosial. Kita ada laman web. Dan kita ada itu semua lain. Okey, media. Hal ni media itu sendiri membuat kempen. Okay. Ya, itu baru satu. Itu baru satu. Okay. Itu saya masa lagi buat kempen tau. Itu baru satu. Di bawah kempen, siapa lagi yang boleh buat kempen? Siapa lagi boleh buat kempen? Sekolah buat kempen. Siapa lagi yang boleh buat kempen? Kerajaan. Kempen. Sekolah buat kempen macam mana? Kerajaan buat kempen macam mana? Macam mana? Sekolah buat kempen. Buat program. Kerajaan buat kempen macam mana? Kerajaan buat iklan. Kerajaan buat program. Habis cikgu nak buat mana satu? Okey. Ini dimaknai sebagai kepelbagaian isi. Korang pilihlah salah satu yang mana yang korang nak buat. Pilihlah mana yang korang rasa paling sesuai. Terpulang. Habis cikgu, kalau buat dua-dua boleh cikgu. Perenggan satu saya buat media cetak buat kempen. Perenggan kedua saya buat sekolah buat kempen. Saya kata boleh. Itu kalau situasi di mana awak tak ada idea. Okay, sebab apa? Takut berlaku apa tau? Pengulangan isi. Habis cikgu kalau saya dah buat
media ni dah buat kempen, habis sekolah saya nak buat apa, takkan nak buat kempen. Janganlah awak tulis sekolah buat kempen. Cakaplah sekolah melaksanakan pelbagai program. So yang kedua, kat sini, program. Isi popular yang kedua, program. Bisa awak pelik kan? Cikgu, bukan ke langkah mengatasi kemalangan jaya ini kena denda hukuman? Asal jawapan cikgu lain lah. Ini saya nak beritahu awak. Jawapan-jawapan free untuk semua soalan langkah yang korang tak nampak. Padahal benda senang. Keluarlah isu apa pun, dua-dua benda ni boleh masuk. Program siapa yang buat? Kerajaan boleh buat. Sekolah boleh buat. Masyarakat boleh buat. Pilihlah salah satu. Okey. Masyarakat lah persatuan penduduk. Kerajaan buat program. Kerajaan buat program karnival ke, buat apa benda, buat bulan bulan kemalangan rendah. Okey. Kerajaan buat kerjasama program JPJ dan juga polis trafik. Okey, buat program bersama para pelajar sekolah untuk mengurangkan kemalangan dalam kalangan pelajar sekolah. Okey. Itu kombinasi dengan sekolah. Kalau sekolah, apa sekolah buat program? Sekolah jemput JPJ, jemput trafik datang kat sekolah. Ataupun sekolah buat program tentang sekolah buat program untuk belajar cara memahami undang-undang jalan raya. Buat program bersama masyarakat setempat. Boleh? Nampak? Saya tanya awak, ini langkah tak? Yes, ini langkah. Ada kesan tak? Ada kesan? Positif tak? Positif. Okey. Okey. Benda-benda inilah yang pemerintah nak tengok. Dia bukan nak tengok tidak menggunakan teknologi bibit semasa mandu. Itu boleh. Saya akan rangkumkan jawapan yang pelajar yang korang buat tu, semua yang korang bagi minggu lepas tu, saya boleh gabungkan 10 isi di bawah satu perenggan saja. Yang sama ni korang ingat isi berbeza. Tapi sebenarnya satu isi sama. Tahu tak apa dia? Sikap pemandu yang negatif. Termasuklah makan, bermain, tak fokus, mengantuk, alkohol. Satu je isi dia apa? Sikap pemandu. Sikap pemandu yang cuai. Apa dia? Telefon. Kan? Apa? Tidak mematuhi undang-undang, melanggar undang-undang. Ini semua sikap pemandu yang cuai. Okey So maksud kalau langkah ada apa dia? Menjadi pemandu berhemah. Apa dia pemandu berhemah? Tidak fokus, mematuhi undang-undang. Okey, sabar. Okey, tidak terburu-buru. Tidak menggunakan telefon bimbit. Itu pemandu berhemah. Yang awak bagi sama ni, yang awak cakap yang lepas tu, semua contoh, bukan isi. Ini dipanggil isi yang mantap. Ini saya cuba nak buka minda para pelajar yang korang nak bezakan macam mana nak buat sebuah perenggan yang mantap. Okey. So tadi habis cikgu tadi yang kawan kita tu bagi pasal alkohol tu, itu dia boleh detailkan, tak ada masalah. Itu dia boleh detailkan. Pihak penguasa membuat apa tadi isi dia saya nak baca balik. Tahu isi dia. Saya suka ayat dia. Okey, ada tanya cikgu, kempen apa itu sama kan? Awak nampak tak? Saya buat kempen ni apa? Media, cetak, siaran internet, sekolah kerajaan. Okey. Awak perasan kenapa saya letak kat sini? Okay. Saya asingkanlah sekolah kerajaan. Okey. Ini saya nak beritahu ni. Kalau kempen, kita akan tulis pihak sekolah mengadakan kempen dalam kalangan pelajar. So awak beritahu apa sekolah buat. Sekolah buat pertandingan, sekolah buat program, sekolah buat macam sekolah buat. Okey. Adakah awak nak buat program juga? Adakah awak nak buat program kat bawah ni? Boleh. Tapi awak jangan kata sekolah buat. Awak kata masyarakat dan kerajaan buat. Okey. Apa beza program dan kempen? Saya tahu
Apa basic outcome? Kempen secara berterusan ataupun kempen secara kempen yang kerap. Kempen terusan. Biasanya kempen ni paling sesuai kita buat untuk media. Media yang paling sesuai untuk buat kempen. Sebab media kalau kempen ni dia bukan guna program. Dia bukan buat program pasang kemah, ajak tetamu, ajak hadirin, ada lancar apa tak ada. Tapi saya kata boleh juga sekolah kerajaan buat kempen. Kalau awak dah terbuat sebab dia ikut situasi, ikut tajuk. Ada tajuk, okay, kenapa saya kata situasi? Sebab apa? Kadang-kadang kat sini apa tahu? Ini kepada untuk kalau dalam kalangan pelajar, awak kan mesti buat sekolah yang buat kempen. Okay, tapi boleh je dalam kalangan pelajar tu kerajaan boleh buat kempen. Tapi kadang-kadang student ni biasa dah dalam exam, semasa buat latihan atau buat karangan, dia otak time tu tak tentu tau. Apa cerita dia akan tulis. Ini saya nak bayangkan, andai kata awak dah terbuat perenggan tu sekolah buat kempen. Jadi apa backup seterusnya? Alamak, aku dah terbuat sekolah buat kempen lah. Macam mana ni patutnya sekolah buat program. Tak apa, tak ada masalah. Biarlah sekolah buat kempen. Awak buatlah masyarakat mengadakan aktiviti. So program dekat sini lah, aktiviti atau program. Masih ingat. Aktiviti atau program. Okay, Okay, so kat sini awak boleh tahu kempen tu dia macam-macam. Kempen secara berterusan. Kempen ni dia ada matlamat. Okay, aktiviti program pun sama juga, tapi kita boleh bezakan dia. Kita boleh bezakan kempen ni berbanding dengan aktiviti program. Okay. Contoh contoh saya cakap Okay. Kalau kita ambil dalam situasi kita tadi kawan awak tanya, cikgu apa bukan kempen tu program sama ke? Okey, kita boleh bezakan kat sini. Okay, contohnya kalau korang ambil dekat Kemalangan masalah Kemalangan Jalan Raya. Okey, andai kata kita dah kata sekolah buat kempen. Sekolah buat kempen. Okey, yang best tajuk kita ni, yang bagusnya soalan ni, kenapa saya boleh bercerita panjang lebar ni? Sebab isu kita lah di negara. Dia merujuk kepada semua masyarakat. Seluruh pelbagai lapisan peringkat umur dan pelbagai kategori di negara kita. Dia melibatkan semua orang. So kita tak payah fikir lah untuk siapa, oleh siapa yang kena buat, tak payah fikir lah. Kalau yang sakitnya lah apa tau? Apakah huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolah? Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan atau ibu bapa. Ini penting. Jadi bila soalan spesifik macam tu, awak sakit. Yang itu kena guna teknik lain pula, lain kali kita buat. Dari teknik ya. Okey, yang ni saya bagi isi-isi yang general. Okey, sekarang ni kita fokus pada sini. Okey, sekarang masalah kemalangan darah. Andai katalah pelajar tu dah terbuat, dia terbuat kempen oleh sekolah. So apa kempen sekolah? Apa sekolah buat kempen? Macam mana sekolah awak buat kempen kemalangan? Sekolah awak buat apa? Sekolah awak buat bulan sambutan mengatasi kemalangan jalan raya. Okey, buat program so awak beritahu ada mengajukan pertandingan, ada mengajukan seminar, ada buat ada menjemput penceramah dari luar. Okey, awak pun kata ada ada sesi penerangan oleh daripada pihak macam-macam lah. Awak beritahu contoh kan. Okey, so awak beritahu ada pelbagai lagi aktiviti dan program untuk meningkat kesedaran. Okey, bila awak dah kata pelbagai aktiviti dan program untuk meningkat kesedaran, okay, bila awak kata sekolah buat macam tu, tolong jangan buat nombor 2. Tolong jangan buat. Sebab dia akan nampak sama. Itu risiko dia. Saya beritahu benda ni supaya awak nampak terang-terang. Betul kawan awak kata, hati-hati sebab kempen dengan aktiviti boleh jadi benda yang sama. Yes, betul? Okay, so itu kalau awak dah kata pelbagai program aktiviti yang boleh buat lah, tolong jangan ambil. Okay. Itu satu situasi. Tapi ada satu situasi awak still boleh ambil. Contoh awak kata pihak sekolah mengadakan kempen mengatasi masalah kemalangan raya. Awak kata sekolah awak bekerjasama dengan pelbagai pihak keselamatan seperti Jabatan Jalan Raya, polis trafik dan juga masyarakat setempat
untuk memberi pendedahan, okey, kepada para pelajar tentang kemalangan. Okey, awak cakaplah apa tu kat situ dia kata apa, pihak apa jabatan Peterja Raya dan juga Persefik telah datang bukan datang, okey, mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah untuk memberi penerangan serta membuat demonstrasi tentang, okay, awak just fokus tentang apa JPJ buat, apa Persefik buat. Okey, pihak sekolah yang anjurkan benda tu kan. Okey, awak bagi tahu kat situ kan. So sekolah mengadakan kempen. Okey, sekolah mengadakan kempen dengan kerjasama masyarakat setempat. Okey, apa tu, memastikan bahawa kawasan sekolah selamat untuk para pelajar apa ketika pergi dan pulang dari sekolah. Awak tak cakap tentang sebarang aktiviti pun. Awak tak kata tentang sebarang program pun. Dia it's all about bergantung kepada apa yang you hurai. Okay, awak tak ada nyatakan spesifik pertandingan ke apa benda, seminar. You tak cakap benda tu. So barulah you boleh bagi tahu masyarakat buat program, kerajaan buat program. Okay, itu yang saya cuba nak bezakan. Okay, so saya akan pergi kepada isi seterusnya yang popular ya. Okay. Isi ini memang saya rasa sangat mudah. Isi saya rasa sangat mudah. Nampak macam kelakar. Okay. Didikan awal sejak kecil boleh buat apa? Ini antara isi-isi yang popular. Untuk apa jenis karangan? Bukan jenis, apa jenis isu? Tengoklah kesesuaian. Tapi ini antara isu popular. Boleh tak saya masuk dalam karangan kemalangan? Boleh. Ibu apa yang didik anak-anak tentang kesedaran keselamatan, okay, kecuaian menggunakan jalan raya. Ibu apa yang memberi nasihat, menunjukkan, okay, kat sini saya boleh letak satu lagi, ataupun awak letak macam ni, ibu apa ibu apa menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Okay, tentang apa? Tentang penggunaan jalan raya yang selamat. Ya, saya rasa itu antara efektif. Kalau mak bapak awak bawa kereta macam hantu, kau buat anak bawa basikal, bawa motor macam hantu. Okay, so benda tu adalah benda rutin harian. Kalau betul didikan atau dia punya rutin, betul lah efek dia. Okay. Sebab soalan ni umum, tak kata siapa patut buat. Jadi tolonglah berfikir di luar kotak. Okay, ini antara isi yang ketiga. Saya letak A lah supaya awak nampak sikit. Saya tak nampak ni. Okay. B. Okay, yang ni. C. Okay, C. Okay, guys. Okay, so dalam soalan karangan langkah, sebenarnya tanpa awak sedar, awak dah ada 3 isi percuma. Korang hanya perlu cari 4. Dalam peringkat SL 5. Okay. 3 isi ni adalah antara 3 isu yang 3 langkah yang selamat. Okay. Satu lagi saya bagi bonus lah, bonus. Okay, memandangkan ini isu kemalangan. Ini isu kemalangan. Okay ya. Okay, so saya letak satu isi ya. Saya letak kat sini lah ya. Tengok kesesuaian. Okay ya. So kat sini maksudnya saya letak bawah dia. Sorry.
Okay, saya letak bawah dia. Dia kuasa ni. Tengok kepada, biasanya kita akan kat sini lah. Undang-undang. Kat sini. Apa lagi? Ini tengok pada tajuk. Okay, tengok pada tajuk. Ini antara isi yang sesuai. Ini langkah pihak kajian berwajib berkuasa. Okay, so yang ini antara yang sesuai lah, tengok pada isu. Kalau isu yang umum, kita masukkan yang ni. Okay. Dah. Okay. Satu lagi isi, saya baru teringat. Ini pun agak famous, tapi tengok pada sesuai. Okay, media. Okay, media Bila saya kata media, korang kena faham lah. Media ni besar, ni contoh dia. Tadi tu Dalam media kita ada apa? Kita ada media cetak. Cetak apa dia? Yang semua berkaitan kertas. Surat khabar, majalah atau apa saja bahan bercetak yang boleh memberi informasi kepada masyarakat. Biasanya surat khabar, majalah lah. Dan juga komik ke apa, tak kisahlah kan. Okay, risalah ke, poster ke. Okay. Seterusnya kita berkata siaran. Siaran ni biasanya radio dan televisyen. Okay. Internet apa saja media yang berkaitan dengan pengguna internet, so media sosial, laman sesawang, apa tu kita panggil apa lagi apa laman sesawang, laman web, apa web page, laman sesawang lah kan, web page kan, blog kan, media sosial, blog dan laman sesawang, ini tiga je lah. Dan juga ni apa tu, tayangan video secara dalam talian. Okay, perkhidmatan video secara dalam talian. Contohnya contohnya apa tu kita panggil YouTube kan, ataupun ni aplikasi dalam internet pun itu juga adalah media internet. Aplikasi menerusi internet. Aplikasi dalam talian yang korang biasa guna online. So aplikasi dalam talian itu juga adalah media secara internet. So media internet besar, luas. Okay. Habis cikgu, yang iklan kat bas, kat pondok bas, iklan yang dekat papan besar gila kat highway tu. Yang papan dia boleh bergerak, papan elektronik, kejap gambar NW, kejap gambar this is Selcom territory, wilayah Selcom. Papan elektronik, itu panggil apa? Itulah dipanggil media periklanan. Itu media periklanan. Media periklanan dia melibatkan semua. Media periklanan dia semua. Sebab dalam internet juga ada iklan. Dalam bercetak juga ada iklan. So kat sini saya akan tulis kat sini. Ini fokus kepada media punya isi. Tadi kempen kerajaan kan? Tadi kempen guna media kan? So ini media periklanan. Betul tak media periklanan boleh mengatasi masalah kemalangan? Boleh. Pandu selamat. Pandu cermat, jiwa selamat. Besar iklan kat ini. Billboard. Papan iklan. Ingatlah orang tersayang. Okey. Periklanan kan? Okey. Dia meningkatkan kesedaran. Dia menimbulkan kesedaran. Memberi peringatan. Ya, betul. Ada kesan. Okey. Lagi, alamak, apa hilang. Okey. Satu lagi saya nak kata pasal media. Okey. Okay, saya kat sini nak berkata media Okay, saya nak kata kita panggil apa kalau rancangan dalam media. Okay, rancangan, slot, sesi, apa sajalah. So dalam media tak kisahlah TV ke, radio ke, dalam media sosial ke, dalam aplikasi media sosial FB ke, YouTube apa ke, ada slot rancangan sesi apa dia yang dimenayangkan tentang kesedaran bahaya kemalangan raya. So itu media punya cara dia
mengatasi masalah kemalangan. Kalau dalam TV ada rancangan drama ke, dokumentari ke, kan? Okey. Nampak tu? Slot bual bicara ke, kan? Kan nampak tak tu? Okay. Kalau keluar, saya tukar ini isu kemalangan. Saya tukar COVID-19. Semua ni betul. Kecuali didikan awal ni tak kena tukar sikit lah. Didikan tentang kesedaran lah kan. Kalau ini COVID-19 ni, saya akan guna isu yang sama ni. Kempen. Kerajaan buat kempen. Macam-macam kerajaan buat kempen. Kan? Okay. Program. Apa benda diorang buat program pasal COVID-19. Mungkin tak sesuai. Kita boleh skip. Tapi ibu apa contoh teladan betul. Apa yang langkah kerajaan buat untuk ni, kau rasa undang-undang ke, darurat benda semua, operasi semua kan. Okey. Media periklanan semua betul. Okey. Ini langkah yang ambil oleh media. Okey, nampak ini antara isi. Okey, so selain daripada apa yang saya share ni, contohnya tadi pasal alkohol ke, apa lagi yang korang rasa lain, boleh dimasukkan kemudian ikut kesesuaian. Tapi saya bagi tahu korang guideline, sebelum cari isi lain, tolong Usha check dulu isi korang dalam A, B, C, D, E. Yang mana sesuai, kaitkan. Okey, ada lagi isi lain. Contohnya dari segi keselamatan, dari segi kewangan, dari segi kesihatan, dari segi sektor-sektor apa tu? Bidang-bidang kerajaan, contohnya pelancongan, pertanian. Tengok pada topik lah kan. Okey. Ataupun dari segi remaja, dari segi masyarakat, langkah yang harus diambil oleh masyarakat ada juga. Saya tak buat kat sini. Okey. Okey, dah. Kelas pun dah pukul 10 minit. Okey, minggu depan kita akan bincang macam mana nak buat soal pendahuluan dengan penutup yang mantap. Okay, ini sekarang isi saja. Okay, berkemungkinan next time kita akan dapat soalan karangan yang lain. Lepas kita senaraikan isi dia, kita akan pada proses nak buat sebuah perenggan. Macam mana hendak membina sebuah perenggan yang cukup memuaskan hati pemeriksa. Pemeriksa baca senyum perenggan awak. Apa sepatutnya letak pada ayat pertama perenggan? Apakah ayat terakhir yang patut ada setiap perenggan? Bagaimanakah hendak melakukan transisi daripada sebuah perenggan kepada perenggan seterusnya supaya mempunyai hubung kait antara perenggan sebelum dengan perenggan selepas. Itu dipanggil sebagai, dalam MRSM dipanggil sebagai, MRSM punya ciri-ciri karangan A dan juga SBP dia panggil situ sebagai transisi perenggan. Lebih kurang lah, saya lupa dari istilah dia. Ini benda-benda yang saya dah dendah kepada korang. Yang mana cikgu pandai-pandai kat MRSM, SBP, ajar budak pandai-pandai, benda hebat-hebat. Kat SMK dapat apa? Tak ada. Kosong. Lepas tu, diorang pergi belajar luar negara. Yang SMK dapat apa? Celah gigi. Benda yang tak adil bagi saya. Sajalah yang saya korang. Okey, kalau belajar. Kalau siapa dalam ni ada sekolah MRSM, dalam SCP, saya mohon maaf kalau saya ada menyinggung. Benda ni hanya untuk kebaikan sahaja, tak ada apa-apa niat pun. Okay, that's all students. Apa yang saya tahu, saya akan curahkan everything untuk korang improve korang punya apa yang korang lemah. That's all. Okay, itu saja. So dah lebih pukul 10. So kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih semua pada minggu hadapan. Okay, salam sejahtera, selamat malam. Assalamualaikum. Okay, bye. Hey, go. Thank you, go. Thank you, sir. Okay, sama.